Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inuh wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus berikan kita kesedaran dan kekuatan untuk kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang paling besar selain daripada Islam, nikmat Islam, iman dan Islam, maka itulah dia kita merupakan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kerana itu kita mendapat kemuliaan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling afdal, paling mulia di kalangan para nabi. Maka begitu juga kita mendapat sanjungan daripadanya sebagai umat yang umat kepada Nabi yang paling mulia, paling afdal. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam bulan Rabi'ul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk memperingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kepada bagaimana usaha Nabi SAW untuk menyampaikan Islam kepada kita, pada baginda itu pernah keluarganya pernah dipulau daripada segala urusan amalan, tiada jual beli di antara Arab dengan Bani Hashim ataupun Bani Abdul Manaf. Begitu juga tiada urusan perkahwinan dan sebagainya, sehingga tempoh 3 tahun bagaimana Nabi SAW, bukan saja Nabi SAW sahaja, tetapi keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilemparkan batu sehingga berdarah, patah giginya dalam peperangan dan sebagainya, disakiti dan sebagainya, semata-mata untuk melaksanakan tanggungjawabnya menyampaikan Islam kepada umat. Alhamdulillah, kita berada di dalam agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat terus memberikan kita kesedaran, berikan kita pengetahuan, berikan kita keimanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita lihat teras daripada agama Islam itulah dia 2 kalimah syahadah. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dia kita katakan sebagai ikrar kita, pengakuan kita yang menjadi teras kepada agama Islam ini. Yang pertama ialah orang itu mestilah percaya tiada Tuhan, hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang disembah. Dan begitu juga tidak cukup sekadar itu. Kalau kita lihat ada di kalangan orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kita kata tanggungjawab ataupun komitmen yang lain daripada itu, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam itu. Kerana Nabi lah sampai kepada kita segala perkara yang berkaitan perintah dan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita perlu mengungkapkan
ikrar yang kedua ni, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Dan dengan itu kita dapatkan, kalau daripada segi ilmu akidahnya, ada perkara yang berkaitan tentang al-ilahiyat ataupun ketuhanan. Kemudian perkara nubuat, kenabian, dan yang ketiga daripada itu disebut sebagai as-sam'iyat ataupun al-ghaibiyat. Perkara yang kita dengar daripada Quran dan Sunnah, as-sam'iyat, ataupun perkara al-ghaibiyat, perkara ghaib yang kita tidak mampu fahaminya, berdasarkan kepada keterbatasan akal kita, berdasarkan kepada pencapaian panca indera kita ini terhad. Kita tidak faham perkara yang disebut sebagai ghaibiyat itu, kecuali ia datang dijelaskan melalui Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan kita perasaan, kita katakan keimanan diri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu lahirnya perasaan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kita kepada perbahasan. Sebelum ini kita telah melihat kesan-kesan daripada agama Al-Hanafiyah itu, agama yang dibawa oleh Nabi terdahulu, Nabi Ismail, kita sebutkan, yang ada di kalangan orang Arab. Kesan-kesan itu masih ada walaupun telah berlaku penyelewengan, perubahan dan sebagainya. Tetapi kesan daripada itu masih boleh dilihat di kalangan orang Arab. Kita telah lihat di dalam perbicaraan di bawah tajuk kesan-kesan Islam itu ataupun ajaran Al-Hanafiyah itu yang dibawa oleh Nabi terdahulu di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Masuk kita kepada nasab, kelahiran dan penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ataupun nama lain kepada Abdul Muttalib itu ialah Syaibatul Ham. Dan Hisham bin Abdul Manaf, ataupun nama lain bagi Abdul Manaf itu ialah Al-Mughirah bin Hushai, ataupun namanya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'iddu bin Adnan. Ini berdasarkan kepada nasab yang disepakati. Lebih daripada Adnan itu ada sedikit kita kata khilaf di situ untuk sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Jadi yang disepakati sampai kepada Adnan. Itu sebagaimana yang disebutkan bahawasanya orang Arab ini mempunyai kelebihan di mana ilmu nasab ini mereka adalah orang yang kita kata tokoh lah, yang menjaga kepada ilmu nasab ini. Kalau kita lihat di kalangan masyarakat kita, mungkin orang Melayu kita jarang, tak banyak yang ada nama keluarga, berbanding kepada mungkin Cina ataupun yang lain lah. Mereka ada nama keluarga. Daripada nama keluarga itu dapat dikesan sehingga kepada keturunan yang jauh lagi lah. Ada tetapi mungkin tidak ramai ataupun tidak banyak. Mungkin yang kita ingat mungkin sampai kepada moyang ataupun lebih sikit situ je. Kita tidak ingat lebih daripada itu. Tapi kalau orang yang menjaga nasab ini, maka di situ boleh dilihat. Selain daripada itu juga adalah kita kata hikmah daripada pengetahuan nasab ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di situ bahawasanya bagi dia itu adalah daripada keturunan yang terjaga, bukan daripada berlaku perkara yang mungkin anak yang bukan anak yang sah daripada pernikahan. Jadi dengan sebab nasab ini, maka itu disahkan sehingga Nabi mengatakan bagi dia lahir daripada nasab yang baik, yang kita katakan tadilah hasil daripada perkahwinan. Walaupun
mungkin waktu itu daripada sudut penjagaan agama itu mungkin dah jauh sedikit daripada ajaran Nabi, tetapi nasab baginda adalah daripada nasab yang diketahui. Itulah batas nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disepakati. Sebagaimana kita sebutkan tadi, sampai kepada Adnan. Begitu juga kita boleh lihat nasab ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya bertemu juga di atas itu. Selebihnya daripada yang telah disebutkan masih diperselisihkan. Tetapi hal yang sudah tidak diperselisihkan lagi ialah bahawa Adnan termasuk anak Ismail, iaitu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah, Khalilullah yang digelar kepada Nabi Ibrahim. Khalilullah itu kalau lihat daripada gelaran pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Ibrahim itu Khalil. Khalil ini teman lah. Khalil teman, Khalili. Kalau orang katakan kepada pasangan suami ataupun isterinya, mungkin isteri itu Khalilati, suaminya Khalili. Jadi Khalilullah, teman kepada Allah Ta'ala dengan gelaran itu. Khalil itu ialah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Isa itu disebut sebagai Ruh Allah, Ruh Allah. Kenapa? Baginda tidak dilahirkan tanpa bapa. Begitu juga antara Ruhullah, Khalilullah dan beberapa lagi lah nama-nama yang disebahkan kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad itu ialah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kalau dilihat kepada penamaan itu juga memperlihatkan tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi lain, dan bahawa Allah telah memilihnya. Nabi Muhammad ini telah dipilih dari kabilah yang paling bersih, keturunan yang paling suci dan utama. Di kalangan, kalau disebutkan di kalangan orang Arab itu, maka keturunan yang paling baik ialah Quraisy. Kemudian daripada Quraisy itu juga dipilih daripada Bani Abdul Manaf. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan begitu. Nanti yang kita akan lihat kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, terpilih daripada yang terpilih. Tidak sedikit pun dari karat-karat jahiliyah menyusup ke dalam nasabnya. Kalau disebutkan di sini, sebagaimana Nabi SAW menyatakan sendiri daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim mencatatkan daripada sanadnya. Kalau kita lihat bila disebutkan Imam Muslim ini, maka sanad yang ada pada Imam Muslim. Sebab tu kalau daripada hadis, kalau kita tidak mahu sebut panjang-panjang, hadis ini adalah riwayat Muslim, dengan maksud hadis itu daripada jalur kita kata perawi-perawi dia. Kenapa mungkin ada beza sedikit. Kalau mungkin di Imam Bukhari punya pula riwayat, mungkin ada berbeza di antara nama perawi-perawi yang ada. Sebab tu kalau kita nak sebut secara ringkas, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya. Sanadnya maksudnya perawi-perawi yang diambil lah. Ataupun Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya, ataupun dalam bahasa Arab rawal Bukhari bisanadihi. Kalau ada yang nak sebut pun mungkin sebut kepada periwayat yang akhir, ataupun sahabat yang akhir sebelum sampai kepada lafaz hadis itu. Contohnya daripada Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah contohnya, disebut ujung terus. Kenapa yang nama-nama yang lain itu mungkin kita tidak perlu lihat sangat, tak perlu lihat sangat, bukan kita kata perbincangan itu di situ. Cuma kalau ada kelemahan pada sanad itu, macam Bukhari dan Muslim ni, memang kita tahulah hadis yang di antara kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, bagaimana disebutkan oleh para ulama, ialah hadis sahih Imam Bukhari. Begitu juga yang disebut sebagai sahih juga ialah Imam Muslim.
maka cukup bagi kita untuk periwayatan sesama kita nyatakan hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari, daripada Imam Muslim. Itu memadai dah, memadai dah untuk kita tahu kedudukan hadis. Bila dah sahih Bukhari dan Muslim, masa itu sahih kedudukannya. Kecuali lah ada beberapa hadis, hanya beberapa hadis, tak lebih daripada 10 yang ada pertikaian ataupun ada perbincangan. Itu pun perbincangan. Kenapa dalam menghukum hadis ini setiap imam dia ada kaedahnya, dia ada syarat. Sebagaimana pernah kita sebut antara Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari dia mensyaratkan periwayat itu sezaman dan mesti jumpa. Mesti jumpa. Tapi kalau Imam Muslim cukup sezamannya. Itu antara perbezaan syarat-syaratnya lah. Begitu juga kalau kita lihat di antara imam yang mengumpulkan hadis, untuk kita baca yang kitab-kitabnya itu menjadi bahan bacaan. Antara ini adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi banyak kitab yang dibaca. Hadis 40, banyak masjid surau yang bacakan kitab ini. Antara lain ialah Al-Azkar, dihimpunkan satu kitab, diletakkan hadis-hadis berkaitan tentang zikir. Kalau kita baca mukaddimah Imam Nawawi itu, dia kata aku kumpulkan hadis-hadis yang sahih di dalam mengumpulkan zikir-zikir yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Maka kita sebut itu adalah, kita kata ijtihad ataupun pandangan bagaimana dia menapis berdasarkan syarat dia, lalu diletakkan hadis-hadis zikir di situ. Jadi hadis itu sahih dengan ijtihadnya. Kalau ada pula imam lain yang kata tidak sahih, maka itu berdasarkan ijtihadnya lain. Sebab apa? Perbezaan di antara untuk menentukan sahih ataupun tidak sahih itu sebenarnya berdasarkan kepada pertimbangan akal juga. Sebab ada orang yang pada peringkat ni di antara situasi lah. Sebab hari ni orang banyak dah bicara tentang hadis ni. Hadis yang hadis ni sahih ke tidak? Ramai yang bertanyakan begitu. Jadi kalau kita tengok kepada riwayat Sahih Bukhari, maka insya-Allah, sebab hanya ada sedikit sahaja hadis itu yang diperkatakan. Itu pun kalau ikut syarat kepada tuan punya kitab Bukhari dan Muslim dah cukup syarat sahih. Begitu juga kalau tadi Imam Nawawi, kita buka kitabnya, diletakkan zikir-zikir yang dibacakan. Antara ini itu ialah doa bila buka puasa tu. Kan kita baru je lagi, baru beberapa tahun orang pertikaikan doa yang kita baca buka puasa tu. Bila kita buka puasa, maka dipertikaikan doa itu, bukan doa Allahumma lakasumna atau Allahumma lakasumtu tu. Wa bika amantu ala zika aftartu, itu ada yang pertikaikan, kata hadis itu tak sahih. Patutnya hadis lain, mahal zahabaz zam'an, ini yang sebutkan riwayat itu. Tetapi hadis yang kita kata Allahumma lakasumtu itu ada tercatat di dalam Al-Azkar Imam Nawawi, kitab zikir-zikir yang dicatatkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata berdasarkan kepada kaedah yang dibuat untuk dikumpulkan hadis, dia letakkan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis itu sahih di sisi Imam Nawawi. Kalau ada yang kata tak sahih, maka mungkinlah ada perkara yang dilihat, perkara-perkara lain yang dilihat, ataupun pandangan-pandangan tokoh-tokoh hadis yang dilihat. Itu pun ada khilafnya. Ada setengah periwayat itu pada zaman muda dia mempunyai ingatan yang kuat. Ingatan yang kuat. Tetapi bila kelamaan ingatan itu dah tak apa kuat. Jadi ada setengah imam meletakkan riwayat itu lemah sedikit. Lemah itu yang berlaku. Jadi penentuan kepada hadis itu sahih ataupun turun daripada darjat itu mungkin hasan ataupun mungkin dhaif. Dhaif dia lemah. Masih lagi kita katakan isunya ialah pada perawi, bukan isu kepada lafaz hadis itu. Sebab itu hadis yang dhaif, walaupun katakan perawi itu dhaif, tapi kalau ada periwayat yang lain, perawi yang lain yang kuat, maka hadis itu boleh naik.
kan, darjatnya kepada hasan li ghairi, kan. Baik hadis dia itu tinggi sikit riwayatnya. Kenapa? Kerana ada hadis lain yang menyokong. Itu isu hadis, kan. Jadi kalau kita katakan kita ada imam yang katakan hadis itu kuat, hadis itu hasan ataupun sahih, maka kita boleh menerimanya. Kerana di situ pun ada kita katakan perbincangan. Dan dalam nak menentukan hadis itu, kedudukan hadis itu juga berdasarkan kebetulan tadi lah, pertimbangan akal, bagaimana kaedah yang diletak. Jadi kita tidak jauh juga daripada akal itu memutuskan dengan kaedahnya lah untuk menyatakan hadis itu kuat ataupun Jadi Imam Muslim meriwayatkan tentang nasab Nabi SAW yang dikatakan Nabi itu adalah yang terpilih daripada yang terpilih. Sabda Nabi SAW, Inna Allah astafa Kinadah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Kinadah. Kinadah, kaum Kinadah itu min waladi Ismail, daripada anak Nabi Ismail. Maksudnya antara keturunan Nabi Ismail itu, maka yang terpilih itu ialah Kinadah. Kemudian wastafa Quraisyan min Kinadah, dan daripada Kinadah itu yang paling baik juga adalah Quraisy. Wastafa Hashiman min Quraisy, dan daripada Quraisy pula yang terbaik ialah Bani Hashim. Kalau kita tengok Quraisy ini khulafa arba'ah itu semua daripada Quraisy. Contoh apa tu, Sayyidina Umar juga daripada Quraisy, tapi bukan daripada Bani Hashim, daripada Bani yang lain. Wasfafani min Bani Hashim, kemudian yang terbaik daripada Bani Hashim itu, maka Allah Ta'ala memilih aku. Jadi Rasulullah SAW daripada Bani Hashim, kemudian daripada Kinadah, daripada anak Nabi Ismail. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun Gajah, yang ini tahun di mana Abraham bin Ashraf berusaha menyerang Mekah dan menghancurkan Kaabah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkannya dengan mukjizat yang mengagumkan, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Ini kita sebagaimana kita juga diingatkan. Sebenarnya kalau kita lihat apa hikmah daripada sambutan Maulidur Rasul itu, kalau tidak ada sambutan Maulidur Rasul, waktu bila kita ini diperingatkan kepada Nabi SAW dengan sebanyak. Begitu juga di antara lain yang dibuat oleh orang-orang dahulu ialah dengan bacaan kita kata marhaban ataupun taranum, qasidah itu, dibaca. Kalau tengok isi-isi qasidah itu menceritakan tentang Nabi SAW. Bacaan-bacaan yang dibuat, majlis-majlis yang dibuat. Di situ banyak kita ingat kepada Nabi SAW. Kita boleh lihat pada hari ini bagaimana kalau orang Islam itu sendiri, kalau ditanyakan tentang Nabi SAW, banyak yang dia tidak dapat jawab. Ada video-video yang diviralkan, tanyakan tentang siapa Muhammad bin Abdullah, siapa di mana dilahirkan, siapa anaknya, siapa isterinya. Kalau tidak ada waktu yang kita jadikan sebagai waktu untuk kita memperingati Nabi SAW, maka akan jauh lagi umat ini daripada Nabi SAW. Kalau kita tengok juga lagi antara majlis-majlis yang dapat mengingatkan kita kepada Nabi SAW, itulah dia. Majlis yang selawat, majlis yang membacakan tentang pribadi sirah Rasulullah SAW dan sebagainya. Kalau tidak ada, maka benarnya umat itu akan lebih jauh
kepada Nabi SAW dalam masa yang sama sebenarnya. Syubhat keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh orang bukan Islam terhadap Nabi SAW itu semakin tersebar semula. Kalau dahulu senang kalau kita katakan mungkin JAKIM ataupun Malaysia, kerajaan Malaysia kalau tak nak buku itu disebarkan di Malaysia, maka diharamkan, disekat, tak masuk buku itu. Tapi hari ini tak ada ruang dah kan, walaupun mungkin katakan daripada Kementerian Dalam Negeri sekat buku ataupun apa-apalah kan, fahaman cuba disekat, maka benda itu sebenarnya lagi mudah dicari kan. Dengan zaman globalisasi ini kan, segalanya boleh kita dapat. Hari ini tak jauh dah kan, dalam poket kita kan, handphone tu segalanya boleh dapat. Bahkan kalau orang kata yang ini yang diharamkan, cari pun boleh dapat kan, cari pun boleh dapat. Video ke dan sebagainya, buku ke dan sebagainya boleh dapat. Jadi syubhat-syubhat, sebenarnya syubhat ini para ulama kita dah jawab kan, banyak syubhat tentang keraguan kepada Rasulullah SAW itu. Antaranya kalau tadi ini cerita tentang tahun gajah dalam Quran dan cerita jelas bahawa setiap tahun itu yang disebut sebagai Abraham bin Ashraf datang nak musnahkan Kaabah, tak nak orang datang ke Mekah. Sebab apa? Itu asas daripada bila datangnya orang ke Kaabah itu, maka tanah yang tandus itu makmur. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan aminan, jadikan tanah ini negeri yang selamat, yang sejahtera, yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan rezekikan orang ataupun ahlinya ataupun penduduknya daripada buah-buahan, dan juga rezeki. Tanah yang tandus tetapi orang datang, bukan ada kita kata tumbuh-tumbuhan, tanah yang subur, buah-buahan yang banyak, tetapi yang itu datang ke tanah yang tandus ini, orang datang ke situ. Kenapa? Kerana ada Kaabah itu. Orang datang beribadah. Bahkan hari ini kalau kita pergi macam-macam ada lah kan. Kalau orang katakan hari ini kita nak pergi Mekah, orang buat apa, bekal, macam-macam bekal lah buat kan. Bekal orang Melayu ni yang paling mudahnya Maggi lah kot kan. Tak payah sana Maggi pun ada, tapi mungkin Indomie lah, ataupun mungkin dah sampai lah jenama-jenama yang ada. Segala durian pun ada, bukan ada pokok durian pun di sana, tetapi sampai berkat daripada doa Nabi Ibrahim itu Jadi Abraham bin Ashraf dia datang menyerang bila dia buat konon nak menggantikan tempat untuk beribadat itu di tempatnya di Habsyah itu. Ethiopia tu orang tak datang, akhirnya dia nak serang dengan tentera bergajah. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, maka Allah Ta'ala wa arsala alaihim tayran min ababil, dan Allah Ta'ala utuskan burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung itu melontar kepada tentera Abrahah ini daripada batu, daripada sijil, daripada api. Jadi ada orang yang bukan orang lain, pemikir Islam juga dia anggap sebagai pemikir Islam. Dia kata mustahil burung itu bawa api, batu api. Kalau bawa batu api dia pun mati. Itu pemikir Islam yang dianggap sebagai pemikir Islam. Dia masih meletakkan akal itu sebagai penghukum. Sedangkan perkara yang berlaku pada akal itu pada akal, tetapi ataupun mungkin pada adat. Api itu membakar pada adat. Pada adatnya dia membakar. Pada sudut kefahaman akalnya secara tabi'i, mungkin daripada tabi'i dia membakar. Tetapi yang membakar sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai seorang Islam
Jadi tidak mustahil burung itu walaupun mungkin di bawah api dia tidak binasa. Itu yang diceritakan dalam Quran, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah orang yang kena banding dengan batu ini seperti daun yang dimakan. Maksudnya berlubang, jatuh pada batu tu kepada badan tu berlubang pada batu. Jadi pemikir Islam ini kata tak logik, tak logik. Sebab apa dia letakkan tadi? Dia kata kalau burung tu buat api dia pun teruk. Dia masih lagi menghukumkan begitu. Sedangkan itu adalah secara adatnya, secara lazim akal kita. Lazim akal kita. Tetapi secara yang pasti itu, hakiki itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki kalau terbakarlah. Itu yang kita tengok. Ada perkara yang menyalahi adat. Kita belajar dalam akidah. Adat api membakar. Tetapi boleh tak api tidak membakar? Ada perkara yang menyalahi adat. Itu yang kita mudah khawarikul adah dalam ilmu akidah. Perkara yang menyalahi adat ini kalau berlaku, kita tengok pula kategori dia. Orang yang bakar Nabi maka disebut sebagai irhas. Nabi disebut sebagai mukjizat. Orang biasa boleh berlaku, boleh disebut sebagai ma'unah. Apa lagi? Orang yang soleh kalau berlaku perkara yang menyalahi adat itu ialah karamah. Jadi itu kita belajar dalam akidah. Akidah. Jadi dijawab balik kepada kecelaruan ini ataupun syubhat ini. Dia katakan kalau yang dibawa itu bukan api, dia katakan virus. Burung ni bukan bawa api tapi dia bawa virus. Kalaulah tak betul, nescaya di awal Nabi SAW ceritakan tentang surah ini, Al-Fil ini, dah nescaya akan ada orang dah tentang ayat Quran. Itu bukti dia. Kita katakan Nabi lahir ketika tahun gajah tu. 40 tahun selepas itu Nabi diganti sebagai Rasul. Kita katalah ayat surah Al-Fil ini turun waktu itu 40 tahun selepas Nabi dilahirkan. Mungkin orang yang ada pada peristiwa tentera bergajah ini, dia umur dia lebih pada 40 tahun, 40, 50 tahun, 60 tahun. Kalau dia berada pada zaman itu, dia dengarkan surah Al-Fil, secara waktu itu dah dia petikai. Itu jawapan kepada keraguan yang ditimbulkan oleh orang yang dianggap sebagai pemikir Islam itu. Itu di antara perkara-perkara yang ditimbulkan tentang Nabi SAW. Dan kita juga khawatir pada zaman ini banyak kecelaruan yang ditimbulkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bila kita katakan kamu percaya Nabi itu kerana mukjizat, apakah kamu melihat mukjizat itu? Okeylah, kita katakan kalau kita dapat memahami Al-Quran itu sebagai mukjizat, kita boleh jawab. Tapi kalau kita memahami Nabi itu sebagai Nabi kerana mukjizat yang bersifat hissi itu, yang nampak, fizikal, air keluar daripada tangan, bulan terbelah, apa lagi, binatang berkata kepada pokok-pokok berkata kepada Nabi SAW, itu semua dah habis, dah berlalu tempohnya. Kalau kita tahu mukjizat setakat itu, mungkin kita tak ada jawapan. Tapi kalau kita lebih memahami tentang dalil-dalil kenabian itu dengan banyak, dengan baik, maka kita akan dapat menjawab persoalan-persoalan itu. Itu yang kita bimbang. Bimbang kerana dalam kita nak bicara tentang Nabi, selain daripada sirah kita sebutkan ni, riwayat kehidupan, maka di sana ada ulama karang pula kitab tentang dalil-dalil kenabian. Dalil-dalil kenabian ini yang saya rasa pada zaman ini lebih penting untuk kita mengetahuinya. Kalau ada syubhat, keraguan yang ditimbulkan, maka kita akan dapat jawapannya yang lebih baik. Dan akhirnya, menurut riwayat yang paling kuat, Rasulullah SAW itu lahir pada hari Isnin, malam 12 Rabiul Awal.
InsyaAllah kita akan sambung lagi kepada catatan tentang nasab dan kelahiran Nabi SAW pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu daripada kelemahan saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana ma akhtana wa ma ta'ammana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma ta'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-akhir. La ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.